Anak-anak tanya mak tanya bah apa sebab puasa? Mak, kenapa kita kena puasa? Apa jawapan? Itulah bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dengan. Jawapan yang paling popular orang perempuan jawab ke anak tak puasa tak boleh raya. Satu lagi, tak puasa tak dapat duit raya. Lagi teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Tuan Superintendent Tuan Anwar bin Abdul Wahab beserta dengan isterinya Puan Nurliza binti Hairi, ASP Siti Abidah binti Omar, Orang Kuek BIPS dan Inspektor Muhammad Awis Adha bin Jasri. Semuanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan tukar saluran anda kerana suara saya berubah. Atau sumbek pula dia kan. Itulah tu. Terima kasih atas pantun tu tadi. Belum poso dia dah tercokik kan. Kambing tu dah tercokik siap dah. Jadi itulah dia. Diam tak diam. Ayat malam malam ni kita dah mula tarawih. Ayat yang paling best sekali. Apa dia? Tiba-tiba. Tiba-tiba dah puasa dia tu. Seolah-olah selama ni dia tak sadar lah. Tak sadar diri, koma kan. Buka-buka mata dah puasa. Macam tu lah. Tu memang ayat orang kita lah. Apa maksudnya? Kalau masa cepat berlalu ni, itu memberikan gambaran yang kematian semakin menghampiri kita. Itu sebenar-benarnya. Kan? Jadi, macam mana pun, kita masih lagi kena berdoa. Waballighna Ramadan. Minta sampaikan kita pada Ramadan. Dan Ramadan bukanlah alasan untuk kita kurang produktiviti. Sedangkan Nabi dulu dalam perang Badar pun boleh menang kan, dalam peperangan Badar walaupun puasa. Jadi tak bolehlah bagi alasan. Ada orang seminggu sebelum puasa gastrik dah sampai kan, dia dah mula jumpa doktor, surat klinik apa semua dia nak ambil kan. Dia bukan, dia vaksin dia tak kisah dah, tapi dia nak tu surat gastrik tu. Jadi itulah kan, itu adalah rencah biasa yang memang kita hadap tiap-tiap tahun. Kan? Hari ni kalau kita sebut tentang puasa, kalau budak yang puasa, orang yang puasa menahan diri pada makan dan minum, tapi dia tak semayang, tapi dia tak beribadah, maka ada orang dulu cakap itu standard budak darjah 2. Tetapi hari ni masalahnya budak darjah 2 pun semayang. Jadi makna kira lagi teruk daripada budak darjah 2. Macam tu lah kan. Jadi hari ni kan, dengan tibanya Ramadan, malam ini kita mula bertarawih. Mudah-mudahan sampai kita nak bertarawih. Sebab Nabi pesan, kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok. Hiduplah seadanya. Jadi hari ini alhamdulillah, bukan senang kan nak ceramah. Dengan tahap nampak makanan dah mula dihidangkan. Ini satu cabaran sebenarnya. Kelongkang bunyi tempat tu kan, lontung-lontang kan. Tak adalah. Dalam telinga tu terdengar kan, dah terfikir dah apa resepi harap-harap bukanlah mihun. Macam tu lah kan, dia dah siap beritahu dah kan. Dia siap beritahu harap-harap bukanlah mihun kan. Agak-agak lah kan, jauh datang ni mihun kan. Itu kalau dia dah siap mihun mau dia tukar kejap gitu. Tak adalah gurau ya. Jadi hari ini Ramadan tiba. Jadi peranan sebagai frontliner. Tak payah frontliner polis. Kadang-kadang hari ini itulah cabaran menjadi seorang polis. Seorang anggota polis Alhamdulillah, saya baru-baru ni ceramah di IPD Jempol sempena dengan Hari Polis.
Ada yang bagi komen dekat dalam Facebook tu, dia kata, Alhamdulillah saya dah 30 tahun lebih bersara dalam PDRM, tapi hati saya tenang sangat. Sebab kan nak jaga tu BIPS tu, integrity. Betul? Integrity. Hidup kita ni senang integrity jaga, settle, selesai masalah. Sebenarnya dengan cara kita tak jaga integrity. Integrity ni jangan salah anggap Integriti ni bukan hanya soal rasuah semata-mata. Tapi kalau dalam kamus tu, dalam kamus Oxford Dictionary tu, dia memberitahu integriti ni adalah the state of being whole and undivided, kata. Bersifat menyeluruh dan bukan berpilih. Semua ketelusan, kesempurnaan, kejujuran, kan? Ini semua adalah sifat-sifat integriti. Benda-benda baik, semua integriti. Datang masa cepat, integriti. Bila kita sebut tentang Ramadan, ada kaitan dia. Contoh, saya tunjuk Contoh. Kita tengok ibadah. Ada banyak jenis ibadah. Ibadah salat, kita tahu orang tu salat dengan perbuatannya. Kalau dia duduk, monong macam dengan ceramah ni, dia duduk, tiba-tiba dia lalap, makna dia zikir. Sangka baik. Kalau orang tu kejap pandang, jawab dia, makna handal dia. Kejap-kejap pandang, kejap-kejap zikir, handal dia. Yang paling handal, zikir sepanjang ceramah. Ada orang macam tu. Maklumlah, kat luar tu panas kan, dalam ni sejuk lah sikit. Semayang kita nampak perbuatan semayang, Allahu Akbar, dia semayang. Buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu dia mengaji. Orang tu ambil kain putih, dililit depan, orang semua ada siap orang azan dekat depan rumah. Lepas tu dorang naik kereta jalan, nak pergi umrah, pergi haji. Kita tahu. Kan? Orang tu bersalam dengan imam tu. Imam tu tulis resit, bagi dia duit, bagi dia resit RM7. Dia bayar zakat. Tahu. Tapi puasa ni memang melibatkan integriti sebab tak tahu. Muka orang puasa dengan tak puasa sama. Ni, dalam ni semua nampak tadi. Saya bagi salam. Kurang yang jawab. Makna nampak macam puasa. Hal belum puasa lagi hari ni. Mbak, ada yang confuse lagi. Sebab orang puasa dengan tak puasa sama. Keadaannya sama. Yang tahu diri sendiri je. Dia yang jaga. Tapi kebanyakan masa kita akan kawal. Bawa kereta tengah panis bulan puasa. Tiba-tiba membelok dekat roundabout dekat bulatan Tampin dah. Membelok berguling air jagung malam tadi yang tak sampai minum semalam. Time ni lah kau nak berguling. Kata. Saya ajar cara. Dekat belakang, dekat atas roundabout, dekat taman tu kadang-kadang kereta jarang lalu tu, berhenti situ. Pandang tengok side mirror, tengok kanan kiri kanan, lepas tu tengok ada tak kereta tahun depan. Buka cepet-cepet minum, rebahkan seat sikit. Ni cara dia. Buat tak rasa? Tak buat. Sebab walaupun kita seorang-seorang dalam kereta, tak buat. Dekat rumah, kebetulan isteri keluar. Isterinya keluar pergi beli barang ke pasar. Isteri keluar pergi beli barang pasar. Anak pergi sekolah. Tinggal kita seorang yang lambat sikit keluar. Buka peti ais, ternampak cendol malam tadi. Terjuntai mi jauh tu saja. Saja macam melambai yang mi tu. Ni saya ajar cara. Ambil tengah sojuk-sojuk ni. Hirup semua. Jangan tinggal solai pun mi tu. Serup, capek-capek, basuh, cuci, tangkup dan letak kat segi. Jangan risau, tuan Orang perempuan, dia balik daripada pasar, dia buka peti ais, tahap mata pun tak tahu. Dia boleh tahu ada barang tak ada. Bukan ada channel ke di sini mungkin? Abang dia tanya. Bukan ada channel ke tadi? Abang ayat. Jadi, orang lelaki kena bersedia. Maka jawapannya, itulah, tadi abang buka nak tengok apa barang tak ada. Nak pesan nak kat kau tolong belikan. Buka-buka tertangkup cendol tu. Capek-capek abang kutip, bang cuci, abang nak kuliahkan, bang lap, takut samut kan, abang tangkup angkat singki tu balik.
Sian yang tidak lah ponek balik nak kena mop pula. Abang dah mop siap dah. Oh makasih lah bang, settle. Tutup kes. Ni ya. Kan? Tapi tak buat, kita tak buat. Kita tak buat. Sebab masa tu kita rasa macam diperhatikan. Tapi bulan lain kenapa tak jadi macam tu? Itu sebabnya Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis qudsi, dalam segala amal kebajikan Allah akan bagi lipat kali ganda pahala antara 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Tapi berlainan pula halnya dengan puasa, kata Allah. Puasa ni aku sendiri akan memberi ganjarannya. Nampak? Makna Allah Ta'ala direct dengan kita. Kan? Jadi kalau tidak, walau bulan lain tu perangai kita sebiji macam burung unta. Tu burung unta, ostrich. Burung unta ni kalau nak menyuruk pada orang, kepala dia masuk dalam tanah, badan dia kat luar tu. Dia kata orang tak nampak aku. Dia tak tahu orang nampak dia, sebasar-basar dia yang tak nampak orang. Macam itulah perangai orang yang beli nombor ekor. Dia beli nombor ekor, dia pakai helmet, dia pakai jaket dengan harapan orang tak perasan dia. Bentuk badan dia penuh kena. Kan? Jadi itulah bezanya Ramadan. Itu sebabnya kaitkan dengan kita belajar ni kan. Kita belajar bulan Ramadan ni, madrasah Ramadan. Anak-anak tanya mak tanya bah apa sebab puasa? Mak, kenapa kita kena puasa? Apa jawapan? Itulah bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dengan jawapan yang paling popular orang perempuan jawab ke anak tak puasa tak boleh raya. Satu lagi, tak puasa tak dapat duit raya. Lagi tahu. Dia yang mengajar wahal, dia tu ketua unit integriti tu. Contoh lah, contoh. Dia lah yang beritahu anak kan. Yang seorang lagi pula, dia ada kuasa otonomi kan. Contoh. Kenapa kena puasa? Nak puasa je lah. Banyak tanya pula. Kan? Jadi jawapan yang paling tepat, contoh macam polis lah. Kenapa buat kerja ni? Dia ni OC yang arahkan. Bukankah benda ni tak ada OC suruh saya buat lah. Saya yang menurut arahan. Macam tu. Macam tu jugalah dalam Islam. Kenapa kita kena puasa? Allah perintahkan. Settle. Jujur dengan anak. Oh kalau macam tu, kita hanya kena puasa je lah kan. Umi kan. Kenapa lah? Semayang tak payah kan? Semayang pun Allah perintahkan. Tengok ayah tak semayang pun dia puasa je. Nampak? Benda tu lah poin dia. Jadi makna kata dalam perbuatan-perbuatan puasa ni penting. Kita kena jujur dengan anak kita. Malahan solat pun kita kena wajibkan. Pagi tadi saya dengan Melaka FM. Dia telefon lah sebelum saya berceramah di campsite Sirajuddin pagi tadi. Dia tanya macam mana nak ngajar anak puasa. Tu benda basic yang kita tak boleh tipu anak kita. Kena beritahu betul-betul. Jangan cakap alasan sebab kena raya dan nanti tak boleh raya. Tak ada. Kita kena jujur. Kan? Soalan bulan puasa ni memang orang agama tanya soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza. Korek hidung batal tak ustaz? Batal tak korek hidung? Koma dia balik. Kau itu batal tak? Tak batal. Kalau dengan syarat, apa sebab nak korek? Sebab kita nak bersih kan. Misalkan nak bersih tak ada masalah. Kawan tu adalah selemo atau selemo. Dalam bahasa KL, selsema. Selemo. Konolak paneh, bawa korak-korak. La ilaha illallah. Pergi ke bazar Ramadan, melambai kawan. Ya Allah, orang tu berniaga, nak apa ni? Tu kan. Bersihkanlah hidung awak tu. Sesungguhnya aku berpuasa. Ayat nampak. Ustaz tu cakap, inni saimun, sesungguhnya aku berpuasa. Kan? Tak ada, jangan buat fitnah ke agama. Ya, bersih tak ada masalah. Yang tak boleh, kita jolok jari dari hidung kita sampai hilang mata hitam. Tosah feeling tu. Satu hilang betul. Kayak alam maya betul lah dia. Bukan kayak dunia ni. Tak berpijak di bumi yang nyata lah. Macam tu lah. Kan? Dalam bulan Ramadan, kepada frontliner, ingat. Ayat yang Allah Ta'ala, yang kita kata tadi perintah Allah. Kayak mana anak tanya masa bila Allah perintahkan? Dalam surah
Al-Baqarah ayat 183. Semua orang dah hafal ayat tu. Jap saya tunjuk apa ayat dia. Dah mula dia tunduk, jangan aku. Jangan aku. Ya Allah. Yang seorang ni kau nak camah lah, tanya pula tu kan, marah dah. Kan? Surah tu berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang-orang tampin. Dia tak sebut pun orang Islam. Wahai orang Islam, tak. Wahai orang beriman. Sebab ada orang tu Islam tapi tak puasa. Dia dah standby dah. Kedai mana nak ambil makanan. Geng plastik hitam. Kan? Dia dah tahu dah. Kedai mana, jalan mana nak ambil, ikut belakang. Dia depan dia tak buka tak dah, ikut belakang. Ya. Datang kau pukul 10 berminyak mulut kan, mengojok kari ayam tu. Ya. Orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Dia tak tahu kenapa. Sebab fikir nak menterdarah, dah lapar. Orang yang puasa memang dengan niat dia nak puasa. Dia nak tahan lapar tu. Faham tak? Dia sebut wahai orang-orang beriman. Orang yang percaya je puasa. Apa maksud as-siyam? Apa maksud as-siyam? Apa maksud siam? Dalam bahasa Malaysia, maksud siam tu Thailand. Tu bahasa Malaysia. Bahasa Arab as-siyam maksudnya menahan diri daripada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Kata Ibnu Manzur, as-siyam itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan minum tahu, nikah tak boleh. Ya ke nikah tak boleh? Bulan Ramadan boleh nikah tak? Bulan Ramadan boleh nikah tak? Boleh. Jimat belanja. Majlis akad nikah berlangsung pada jam 10 pagi. Dan kemudian majlis resepsi perkahwinan dan jamuan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Sahur kau buat, siapa nak datang? Kan? Dan sahur rumah dan, kan? Tapi maksud nikah tu adalah perbuatan orang bernikah. Nak pula bulan Ramadan. Ar-ramdu, Ramadan perkataan berbahasa perkataan ar-ramdu, panih yang menyongek. Ya Allah, panih betul. Rejab Syakban ni pun dah panas sangat dah kat luar sana, tak sabar nak masuk dalam dewan. Masa itulah tuan-tuan akan terkejut tengok orang perempuan tiba-tiba dengan tak semena-mena dia berkamban. Siap pergi bawah kipis tu. Panas. Suami dan pun panik tengok kau, kan. Allah. Jangan kira tua tu. Dia tak kira tua. Bulan puasa tiang elektrik pun nampak macam bini dia. Jangan main-main. Ni berkamban pula macam mana. Aduh. Yang lelaki, ya Allah lelaki tu. Jangan dicabar-cabar oleh lelaki, ya. Jangan. Kan? Jadi perbuatan bernikah tu jaga. Maknanya kesukaan suami isteri. Yang biasa berlaku pada waktu malam, siang lah dia berhajat. Jangan main-main bulan puasa. Dan berbicara, bercakap benda-benda tak elok, jangan. Kurangkan. Kan? Jaga Roblox, sabarlah banyak. Macam perangai orang ni. Tak boleh konten negara, faham? Mana cakap tak ada dah. Polis kena cakap lelok sekarang ni. Cakap kasar sikit macam-macam lah. Sikit-sikit viral. Kita kena buat akta viral. Kan? Payah dia orang ni. Polis longgarkan sekatanya raya, kau marah. Kau tatkan pun marah. Tak apa wonder dah orang ni. Sudah besok kita buat giliran. Siapa nak jaga Roblox ni? Kau lah jaga, biar polis lah lalu. Tengok channel besok. Bangang dia ni, payah kan orang. Hari tu PDPR marah kan, bila belajar pada rumah kan, PDPR gila, ni semua kerajaan tak betul je. Budak-budak ni macam mana lah kan, nak boleh ni apa semua ni, habis cikgu apa makan gaji buta tu. La ilaha illallah. Tiba-tiba buka sekolah, sesio boleh gadget, marah juga. Buka sekolah pun marah, buat online pun marah. Apa yang kau nak sebenarnya? Pening mana? Kan? Orang kita ni memang macam tu. Jadi sebagai frontliner, sabarlah banyak.
Sabar banyak. Saya tu masa bermula PKP mula-mula tu, saya kesian tengok polis tu. Dan polis dekat Sekamat tu, ada satu bus stop tu, kesian. Bus stop tu dah lah kocik je, macam tak ada bumbungan, tahu-gadungan tak ada, kesian. Lepas tu saya tanya, nampak berapa orang ni? 4 orang Ustaz, 4 orang Okey. Saya pun pergi lah Giant, saya balik tu, saya belilah nasi ayam, terbayang kat dia orang. Kita kalau macam tu semangat. Sampai kat checkpoint tu kan, dah 6 orang nak dia. Dah tadi 4. Apalah. Aduh. Pengajaran yang lain kali boleh lebih Ustaz. Dah salah dan lah. Iya. Tapi yang paling untung kat mana tuan? Yang dekat flyover kat Paroi tu, yang lekas tu. Penutup Paroi tu. Lekas yang last tu. Bawah tu siap freezer, gila tu. Ada orang bagi peti ais semua. Siap dengan mobile toilet. Baru robot tu nak jaga situ. Macam-macam. Ustaz, tak payahlah bagi air. Kita dah banyak. Apa lagak lah. Tentu. Macam tu lah kan. Tapi itulah dia. Yang penting semua ada kesedaran. Kesedaran nak tolong. Yang penting semua mesti bantu-membantu. Saya cakap, yang kau marahkan pasal. Saya cakap kan, kalau orang nak marah, saya marahlah. Orang nak viral-viral apa saya cakap ni. Kalau tak boleh rentah negeri, tak boleh balik kampung, lagi baik saya cakap. Selagi mana belum kes kita tu kosong, janganlah balik kampung. Morning. Iya cakap. Kan? Biasa cakap bagi pihak polis, walaupun polis tak cakap. Biasa cakap. Nak kita ni fikir, runding kita nak balik kampung. Tu yang kat hospital tu tak balik-balik tu. Nak buka puasa dengan family pun belum tentu dapat. Kita pakai mask pun dalam walaupun dia jenama Dior. Siapa tadi? Kan? Pakai ni belum bayangan dia pakai PPE. Parah. Pakai PPE hari-hari ada yang bersandar macam mana, nangis seorang-seorang. Setiap kali dengan ini PKP dilanjutkan kepada negeri-negeri yang la ilaha illallah. Masa tu sedih. Ya, orang lain sedih. Jadi kita akan pastikan pihak polis diminta memperketatkan. Dah tiba-tiba jam teruk, dah kena marah polis tu. Hari tu suruh longgar, kau marah, kau perketat pun kau marah. Jam Senawang. Nak cerita apa? Ni keadaan dia, masyarakat ni. Jadi sabar banyak-banyak. Nak bulan Ramadan ni. Sebab apa saya cerita pasal biar dia tak payah balik kampung? Sebab tahu kes kita semalam dah 1,800 balik. Saya telefon sahabat dekat Australia, di Melbourne, bukan Melaka dah, Melbourne. Ingat kaleng-kaleng kau serbatkan kawan ni kan. Saya tanya dia, macam mana kes kat Melbourne? Kami baru-baru ni digemparkan, tiba-tiba ada 13 kes baru. 3 boleh. Langsung lockdown 5 hari. Macam. Saya cakap, kita orang kat Malaysia 5-6 ribu okey teman. Siap dekat Tanah Pangkah kat restoran tu, dekat Lengset duduk teh tu. Tak ada dia peduli orang Malaysia kan. Tu dia cakap Malaysia boleh tu. Iya, nak cerita apa? Keadaan kita, dia orang punya disiplin macam mana. Saya paling terkejut, ada sahabat saya cerita, Encik Zamri tu, yang di Yayasan Budi Ehsan tu, dia cerita apa? Dia tengok bola di Anfield, Liverpool, you'll never walk alone. Ini kolak lah. Dia kan dekat stadium tu rupanya ada tempat yang memang penonton kena berdiri. Dia kan tak ada balapan, dia tak ada track olahraga, dia berdiri. Rupa-rupanya bila dia menyerang dekat belah sana, bila pergi dekat kawasan lawan, orang belah sana automatik semua duduk. Bila bola tu sampai belah sini pula duduk supaya dia orang boleh nampak. Sampai tahap tu kat stadium. Cuba stadium kita, duduklah mangkuk dengan kita kan. Kan kira orang belakang tak nampak lah. Kau duduk depan lah. Dia marah pula orang belakang. Nampak tak? Iya, macam tu. Iya, parah. Tapi nak cakap apa, itulah dia. Mentaliti masyarakat kita ni masih lagi. Apa yang kita buat ni untuk kebaikan. Sebenarnya memang kalau nak puaskan pihak polis kena ingat. Kita nak puaskan hati semua pihak memang tak dapat. Jalankan tugas kita. Jalankan. Ni saya bagi semangat ni, jalankan tugas. Besar pahala tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bila tuan-tuan jaga kan, pandai tarik apa semua kan. Saya alhamdulillah kadang-kadang ada ya time terlupa surat tu. Pergi ceramah. Kan? Tapi alhamdulillah lah setakat ni lepeh lah.
Tapi jangan tiba-tiba rela Cina jaga. Poning pula saya. Mana pergi? Ha, sudah habis kan. Habis. Kan? Jadi jangan ambil gengan. Jangan ambil gengan. Ikut peraturan. Betul tak? Macam tu jugalah macam puasa. Kita ikut peraturan. Menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tengok tadi. Berbicara pun jaga. Cakap yang elok-elok. Bulan puasa ni. Walaupun tadi saya maafkanlah. Saya dengar tadi orang perempuan. Macam-macam cakap yang saya lalu tadi. Saya lalu dengan Tuan Anwar tadi. Bukan saya tak dengar. Perempuan ni mengumpet. Bukan roti perlahan kuat. Wih tinggi. Kau tengok tak? Nampak dia galak. Nampak kau galak kan? Betul tak aku cakap? Kau ingat aku tak dengar? Aku dengar tu. Nampak dia kata, kau lah. Nampak dia tuduh kawan. Nampak? Kan? Iyo. Tu sebab tuan kan, saya memang takkan duduk kat sofa ni kalau ceramah. Sebab nampak macam menyangkung. Macam ni lah lutut lah. Iya. Betul. Kan, lain kali tanyalah kan. Dia sebenarnya kita nak baik-baik ni senang ya. Tanya. Ustaz prefer apa? Macam tu lah. Ni tak payah letak sofa. Senang kau you all. Betul. Satu lagi. Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa tanya. Samsul debat kau mahu makan apa? Nak. Ada harapan ini memang bukan selera saya makanan tu. Tapi bukan mihun lah Mihun ke tak? Tak apalah. Pun nak ben. Tak adalah saja gurau. Tak adalah. Tapi betul. Mulut kita jaga. Jadi apa maksud puasa sebenar? Menahan diri pada makan, minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari kerana Allah. Itu sebabnya. Jadi kita buat baik. Dalam bulan Ramadan ni frontliner bekerja seperti biasa. Malahan mana tuntutan-tuntutan jangan bagi alasan berpuasa untuk bekerja. Kan? Dia dah lah polis mengandung pula tu. Aduh. Contoh ya jalan Allah. Besar pahala. Saya tak cakap sesiapa tau tu contoh. Buat kerja. Sebab kita ni memang berapa ramai orang yang gemar ambil cuti, tapi sampai kat rumah bila cuti, kenapa lah aku cuti? Lagi baik aku kerja. Sebab hakikatnya manusia ni lebih gemar bekerja. Kita ada kerja sebenarnya. Kan? Untuk menjadi pekerja yang berjaya. Pertama, jenis-jenis pekerja yang ada. Pertama, nama dia administrator. Dia masuk pukul 8, balik pukul 5. Kalau yang ikut timing tu lah. Dia memang on time. Masuk on time, balik on time. Yang kedua, performance. Kerja memang gila bab satu. Kalau atas meja tu bersepah file. Aduh ya bodoh, deadline ni nak kerja, ni nak siap, ni paperwork ni nak siapkan, ni nak bagi bos sign, ni dah siap lah. Kadang-kadang dia balik lambik tu. Orang dah balik, dia tak balik lagi. Punya banyak kerja. Yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan, meniaga kerja. Aduh ya bodoh nak jual kat pejabat. Tak beli tak apa weh, tengok je dulu. Okey, tengok. Ada. Dan kategori yang keempat namanya follower. Dia ikut orang ya. Dia hari ni dia tanya kawan dia, kau pergi tak dengan camah sok? Kalau pergi sesama tau. Tumpang tau, pergi sesama. Kalau tak pergi sesama. Senang nak jawab dengan OC nanti. Ada geng. Dia macam tu. Kan? Jadi kita ni masuk kategori yang mana? Nak berjaya kita, frontliner. Pertama kita kena cepat. Jangan bagi alasan bila kita berpuasa kita akan lambat kerja. Tak boleh. Kita puasa, tahulah kan, puasa lambatlah sikit. Salah. Puasa kita lagi kena cepat. Tak percaya cuba tengok dekat masjid. Kita tengok kat surau. Kenapa orang boleh on time datang semayang? Kenapa? Kan? 5 minit sebelum zuhur dia kata, tak masuk lagi ke? Wah, dia nak tanya tu. Hari lain dia tak dengar azan. Baik, kejap. Tapi bila bulan puasa lain, dia sampai dulu sebelum waktu zuhur. Hebat tak hebat? On time. Kan? Kenapa tadi? Tu sebab saya kata Allah sendiri memberi ganjaran pada kita. Allah perhatikan direct pada kita. Tu dia. Tu sebabnya kita kena kejar pahala-pahala yang ada pada bulan Ramadan. Sahur, jangan tinggal. Bangun. Nabi pesan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Walaupun hanya seteguk air. Nabi tahu? Sahur makanan yang barakah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Kena bangun. Tapi masalah kadang-kadang bangun pagi, cuba tengok. Masing-masing muka macam nak kena tinju.
Kadang tak apa benda dia cakap pun tak tahu. Sahur. Apa bang? Pemandor ni bang. Orang perempuan dia bangun awal jadi dia dah fresh. Mana makan apa? Kasihan dia. Tiba dah. Saraf habis. Ni yang anak pun tengok ya. Pokok ayah ni dia kata. Dah abang. Dia cakap dah. Kan? Tapi tengok hari terakhir puasa dia punya sahur macam mana? Hari ni last kita sahur. Mari makan. Sogar pula dia. Sebab hari last tu dah tak tidur sangat. Betul tak? Persiapan macam-macam. Betul tak? Ya. Tu sebab bangun pagi sahur jangan fikir nak menterdarah ya, jangan. Bangun masuk bilik air, mandi dulu, gosok gigi, mandi. Sagar-sagar bawa shampoo semua, siap. Ambil wuduk, keluar, solat sunat 2 rakaat dulu. Lepas tu tengok perut macam mana rasa nak makan. Mesti baru makan, dapat makan banyak. Sahur makan banyak-banyak, jangan kesian. Makan betul-betul. Biar ada tenaga siang tu. Saya ceramah dekat paling saya tak boleh lupa di balai di Masjid Bukit Aman. Saya dengan Abang Samsul rau-rau 2 Samsul. Ada seorang polis tanya, nak tanya Ustaz, kita ni berkahwin. Lepas tu kita bersama kan. Tiba-tiba azan, macam mana? Wah, buat macam tu soalan dia. Jangan galak, benda tu mungkin terjadi pada kita, dia bukan kira baru kahwin ke lambat kahwin tau. Kita bersama tiba-tiba azan, macam mana? Abang Samsul rau-rau dia kata, soalan tu bagi dia jawab. Apalah kau lagi lama kahwin? Cakap tu. Kau lah jawab. Kau mana kau bang kan? Lepas tu saya kena jawab. Jadi saya masa tu depan ketua polis pun ada semua. Saya pun cakap lah. Sebelum saya jawab soalan akak tu, saya nak tanya, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Merah muka jawab. Dia kata, orang semua dah golak ni. Tak, saya kata penting. Kalau dah sudah. Tiba-tiba tengah sudah. Allahu Akbar. Dah azan lah. Masuk bilik air, mandi, wajib macam biasa, ambil wuduk, semayang macam biasa, tahu sambung puasa, tak ada masalah. Cuma ponek sikit lah, orang lain makan, kau baik kojo. Kan? Tapi kalau sedang, macam ni, tengah tu dalam proses in the middle, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, berhenti, contoh cakap, abang, sap tolak. Macam tu, faham eh? Faham lah. Yang faham lah. Yang ada yang confused tak faham lagi, nanti tanyakan kawan. Macam tu. Iya, kena berhenti. Dan lepas tu masuk bilik air. Mandi, macam biasa. Kemudian ambil wuduk, salat. Puasa macam biasa. Jangan pula, Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan ya. Jangan. Cukup cakap tu. Ya. Benda ni mustahil. Korang kan tanya tiap-tiap tahun benda tu. Ada orang tanya. Tengok dalam internet memang itulah soalan. Kan? Ya. Kemudian sahur. Bila dah Nabi kata jangan tinggalkan. Sebab ada orang kita, ada di kalangan anggota polis pun. Yang saya kenal dulu dia cakap apa? Saya memang tak puasa Ustaz, tapi saya okey je puasa. Bukan masalah okey tak okey, masalah Nabi suruh. At least standby, air masak. Kat tepi bantal tu letak 3 biji buah kurma ajwa Samsul Debat. Bukan nak promote lebih kurang. Letak kurma 3 biji atau 5 biji, 7 biji standby tepi dengan air masak dekat meja tu. Jauhkan daripada gigi palsu. Takutkan salah capai, ingat kurma, rap rupa gigi. Tahu je. Kenapa pula koreh lah kurma ni kan? Rupa gigi. Kan? Pagi makan banyak. Tapi berbuka puasa lain. Kata Ustaz Don, jangan kita himpunkan makanan kita. Faham tak? Jangan himpun makanan kita daripada breakfast bawa kepada lunch, bawa kepada dinner. Jangan. Kita jamakkan makan pagi, tengah hari bawa ke maghrib. Jangan. Itu yang perut jadi dalam istilah Negeri Sembilan saintifiknya disebut sebagai menteneng. Sampai tersandar. Tak nampak. Dia nampak kipeh 3 dah.
Kan itu yang bini dah siap pakai telekung, bang, tak pergi ke? Dia berhibernasi di ruang tamu. Isteri balik pada tarawih, tengok kawan tu belum habis salin kulit ni. Dia masih lagi kat ruang tamu tu. Kan? Nampak? Berbuka puasa. Kalau saya dengan keluarga saya, arwah abah saya dulu memanglah Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Kau nak makan, tapi Nabi tak suruh makan dengan sesungguhnya. Makan sikit, makan buah tamar, minum air masak, lepas tu pergi solat. Kan? Maknanya mesej sampai kan? Bila batuk air pun sampailah. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih banyak. Saya cadangkan anugerah khidmat Cemerlang untuk tahun ni. Dah pernah dapat belum? Ha? Dah pernah dapat anugerah khidmat Cemerlang belum? APC belum? Jadi saya harap dipertimbangkan. Yang lain untunglah kau, kan? Sebelah mana? Itu pun poning juga kan. Tanya Tuan Osi kita, ingat bagi anugerah khidmat Cemerlang tu senang tak? Mesyuarat tau. Tanya, campur-campur markah apa-apa. Okey, dia ni dapat. Lepas tu kau marah? Tak adalah, selagi mana dia kata polis takkan merasa kita weh. Nah, tu ada orang cakap. Kau jangan fitnah macam tu. Jangan. Kan? Dia sebenarnya dia mesyuarat tau, bukan dia keputusan dia sendiri. Betul tak tuan? Ya. Saya tahulah saya makin pengarah undang. Bukan senang nak bagi markah ni. Ui, susah. Tanyalah orang ni, rupanya dia pernah baik hal dulu. Adalah kau macam-macam kan. Kan? Kau kat mana sekarang? Saya ada dekat kawasan ni tuan, tempat kejadian ni. Macam mana? Bos kau kat tempat kejadian tak nampak kau? Jangan bohong, cakap tu orang, saya kat Giant. Cakap. Senang, kejap lagi saya datang. Kan? Jujurlah. Tu semua trik-trik dah tahulah. Kau bawa file tinggi, bawah tu orang cuti. Aku tak tahu. Walaupun dah pakai Hermes, saya dulu walaupun jadi pengarah undang, dah ada Hermes, saya tetap suruh isi borang tak. Sebab anggota ramai. Puak kosong bawah saya ramai. Cuma macam ragam dia ni. Ya. Betul. Tapi itulah. Nak jaga kan. Nak bulan puasa. Lagilah kita kena mantapkan diri kita. Balik cerita buka puasa tadi. Makan buah tamar, minum air masak, pergi solat dulu. Kan? Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, solat tak khusyuk, baik makan. Makan buah tamar, minum masak, Allahu Akbar. Todonga kat belakang tu, pelacap. Kat dapur, berio-rio, menyodut siput sadut. Habislah siput tu karang, ya Allah. Rasa beli tak banyak lah tadi. Ya Allah, tak ada tak tidak lagi. Ya Allah. Serup. Allah. Habislah. Yang ngalung tu, bestkan ngah. Yang ngalung pula cakap, aduh habislah. Langsung sampai maghrib 1 rakaat ya. Keluar boleh tak? Abang ni banyak lah. So lah simpan. Yang abang nak solat dulu. Simpankan sikit siput tu. Banyak abang. Siput babi pun ada. Ada garam kan. Payah bona kan. Takut bona makan yang gunting kan. Iya. Buka puasa. Lagi satu lagi, jangan buka puasa kita makan banyak mula-mula tu. Tapi kalau kita dah makan, kita makan buah tamar, minum masak, kita solat, tak payah panjang-panjang, jangan baca ayat panjang, doa pendek ringkas je, pergi balik kat tempat makan, kita makan nasi pun letak berapa yang kita nak makan ni, setakat tu je. Cepat-cepat habiskan supaya kita cepat rehat dekat ruang tamu. Jangan berehat di meja makan. Sebab dia ada harapan perjuangan belum selesai. Jadi kita pergi kat ruang tamu tu, relax, tengok jam. Oh, maghrib masuk 8.29. Maknanya 8 suku masuk bilik air. Mandi siap untuk pergi isyak dan tarawih. Macam tu lah kaedah dia. Barulah betul kan. Lagi satu dia terdongah pula tengah hari tu. Ustaz ni kan beritahu yang antara waktu dimakbulkan doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Masa tu lah dibantai, ditutuh doa berpanjang. Doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Kaulah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Begitu banyak rezeki yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Kami syukur kepadamu. Walaupun, ya Allah, setengah jam doa. Anak dengan nginggi tangan dan nengok tafufah. Ya Allah. Bila lah dapat dan cakau tafufah ni, ya Allah. Kan? Yang amak nak mampu habah kau ni. Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Aduh lah gila betul-betul. Pasal panjang betul doa. Jangan berpanjang ya. Yang seorang tu pula mengawalkan berbuka puasa, buatkan sahur mengawalkan berbuka. Jadi dia dengar bunyi speaker ya. Pegang bawah tangan, standby. Mak ke kanan lurus. Pegang. Oh, dia paling pertama kek tampin. Rupanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bilal testing mic. Lah dah berbuka macam mana ni? Padan muka kau, siapa suruh? Dengarlah azan tu dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu baru dah. Allah malakasumna bika amanna wa laka aslamna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya rahimin walhamdulillahi bil alamin. Makan buah tamar. Tentu. Kan? Subuh pun macam tu. Sahur terus Allahu akbar. Alamak, dah sahur, dah habis waktu sahur dah, tak boleh dah. Yang imsak waktu berjaga-jaga. Itu paling baik kalau nak ikut sunnah Nabi, waktu imsak dah berhenti. Bagi masa nak subuh pula kan. Ya, subuh pagi-pagi. Tu sebabnya kena tukar Bilal yang power sikit bulan puasa ni, baru dia bangun doreh. Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa yang bangun? Cuba cakap. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tidur dengan macam mana? Dia kena as-salatu khairum minan naum. Kan atau as-salatu khairum minan naum. Nabi dia bangun. Oi, bangun oi. Marah Bilal ni, bangun. Tentu agak dia. Tu orang kita dia. Gitu kemudian apa dah? Tadarus, mengaji. Siapa kata anggota tak boleh ngaji? Okey je kan mengaji. Mengaji Quran. Kan? Ustaz, boleh tak kalau saya tadarus secara online? Boleh. Ada seorang tu mengaji sampai sudah, alhamdulillah hari ni tak ada salah. Rupanya handphone kawan tu hang. Line tak ada. Dah korek je dah. Bacaan tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Kemudian tarawih. Tarawih tu yang best tu. Tarawih, kalau kau nak tarawih, kau pergi sanun. Surau dia 8 rakaat. Pukul 9 siap tahlil. Pukul 9 siap tahlil. Punya doreh. Ya. Kau jangan kat senyap. Bala weh. Kenapa lah? Senyap 9.30 tak habis. 10 tak habis. Ya, 10.30 baru habis. Ui, lama tak nak lah. Tu silap tu. Dia kalau dengar orang tu kan. Orang perempuan kalau kat belah tabir perempuan tu dia akan dengar tu. Allahu Akbar. Dia dah tunjuk dengan kawan dia. Dia kalau boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum dia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Power imam ni pendek je. Ramailah yang pergi surau tu. Ramai orang datang. Mana orang dah tahu. Tapi yang ramai orang tak tahu, tahun tu imam tu dah pindah ke masjid. Yang tinggal imam lama.
Terus dapatkan soft. Apa bondo cakap imam tu. Allahu Akbar. Betul kau ni surah wewe. Betul kau. Rasa betul dah, ramai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seorang tu salah surau ni tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang seorang tu, ini baru isyak ni, belum terawih ni, balo betul lah. Ya. Ada yang seorang tu pula, dia bukan tak nak jadi, bukan tak nak bagi orang lain tak nak, tinggal yang tua tu gigi dah lah tak ada. Allahu Akbar. Similah, milah panggil lah. Oh parah betul. Sami Allah halimah hamidah, limah hado midah hado apa kata. Parah ni. Semua nama sebut Yang limah tu melatah pula. Limah. Ui, ini limahnya. Kan? Jadi kalau orang tanya semayang 8 ke 10 ke 20 elok Yang elok buat. Jangan tak buat. Rugi kita. Sebab tarawih tak ada bulan lain. Kalau macam mana pun Tuan Anwar, kami minta sangat tolong maklumkan dekat Baka peringkat kebangsaan yang kami ditampin seronok sangat tarawih tahun ni, kami mohon lanjutkan sampai Syawal. Memang tak boleh. Tak dapat dah. Kan? Tarawih bulan puasa je. Tapi alhamdulillah kan tahun lepas dapat kita buat kat rumah, kan? Perfect tahun lepas, tak ada siapa tinggal tarawih. Kan? Bayangkan lelaki-lelaki baru tahu sasak napih kan jadi imam. Ya, ada tu baru dia perasan lah sejadah 2 yang kau dalam rumah ni. Pasal lah pakai kain batik lapis bini 2 kau sejadah. Itu pun napik berbaka itu bang dapat bawa balik tu. Tak ada. Lepas tu barulah suami tu tahu dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Dan jadi imam banyak Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mbak. Inna a'tainakal kautsar. Anak dah agak dah. Anak dah tahu abah. Inna a'tainakal Allah, inna a'tainakal Allah. Boleh lah, tak ada apa dia janji jadi imam. Dan alhamdulillah tahun lepas berapa ramai suami-suami tak dapat tidur malam raya tu, menitis air matanya sebab menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok tu. Berdiri atas sofa, ya mimbar tak ada, tersiok atas sofa berdiri, barulah dia faham erti kecil hati. Dia baca khutbah anak tidur, kan? Dulu kau pergi masjid kau tidur kau tak fikir, kan? Tapi alhamdulillah lah tahun ni kita boleh pergi surau. Tolong jaga. Tu saya pesan kat semua orang. Pada semua yang sedang menyaksikan ni kan, saya maklumkan tolong jaga SOP. Kan sebab frontliner ni dah banyak berkorban dah. Kan, kejap buat Roblox, kejap tak, kejap jaga ni. Bayangkan tak cukup buat tambah dewan-dewan tu pun letak katil. Lepas tu tak cukup tambah pula staff-staff. Tambah staff-staff lagi ni, staff-staff yang kontrak for service. Kesian betul. Kan nak tunjukkan orang lah makin dan secara psikologi ni mereka mental dah penat sangat dah. Sian dia. Jadi itulah tolong jaga. Dan begitu juga sebagai frontliner ibadah apa lagi yang simple-simple kita boleh jaga. Orang perempuan sebenarnya Allah Taala bagi kelebihan. Katalah malam ni kan, alah bang period. Contoh. Sedih dia period. Sedih period pun dapat pahala. Sebab dia sedih, dia tak dapat beribadah. Ya? Suami lebih lagi lah sedih. Dah lah puasa. Kami kau nak period. Contoh lah. Kan? Sebab suami pun sedih. Sebab isteri ni tak boleh ikut dia semayang jemaah sesama. Faham? Kau fikir otak kau lain kan? Iya. Tapi betul orang perempuan antara kebajikan yang paling senang sekali bila suami masuk dalam bilik, belalah lari masuk dalam bilik juga. Abang ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu. Tu pahala tu.
Tak apa, tak apa, tak apa. Sambung kerja kau. Wah, tengok. Pahala. Sebab kita tanya. Prosedur. Kan? Atau bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang. Sebab suami dah lama tak ukur panjang kita berapa. Kan? Dia proses ngukur tu kritikal. Macam-macam dia simak. Semua tengok. Kan? Tu. Yang faham, tak faham sudah. Kan? Apa lagi? Kemudian yang penting sebagai anggota polis, kita ada baka kan? Kita ada baka kan? Ni dekat dalam ni ada persatuan lain ke? Tak, memang baka. Baka dengan per cap kan? Ini saya nak offer ni. Kita bulan Ramadan ni, kita boleh buat satu lagi amalan yang sangat baik. Iaitu ingat orang yang susah. Itu sebab sahabat saya daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu kami melancarkan program korban, mengadakan program korban di Afrika dan di dalam negara. Yang mana korban ni, saya yang menjadi duta untuk korban ni Samsul Debat, Datuk Kazim Ilyas, Datuk Badli Shah, Datuk Hajah Nafizah Musa, Ustaz Ilyas Ismail dan Ustaz Jafri Mahmudi. Kami berenam. Kami buat ni sebab kami tengok keadaan di Afrika teruk sangat orang Islam kita kat sana. Bayangkan dia orang makan kertas. Ni kotak tu, dia siap-siap dah rendam dengan air bagi anak makan. Tanah liat tu, yang lumpur-lumpur tu dia kepal-kepal bulat-bulat, dia bakarnya bagi anak makan macam cookies lah kononnya. Air lumpur tu, air tu masak. Tak ada air kowe dah. Saya tak patut sebut kowe ni sebab dia tak taja camah kita patut. Tapi air lumpur tu masak bagi anak makan. Tu sebab kita korban yang kita buat ni, kita bagi dekat di Mali, Rwanda, Kongo, Chad, Nigeria, negara-negara Islam di Afrika. Kita bagi. Tahun lepas kita manage bagi 20 ke 30 ribu bahagian. Tahun ni kita target dengan duta-duta yang ada ni, kita target 200 ribu bahagian. Jadi saya syorkan masuk satu bahagian lembu RM390 saja. Satu ekor lembu RM2,730. 2730. Siapa yang serabut kepala banyak masalah, cuba masuk korban. InsyaAllah. Saya dah banyak kali dah. Kalau paning-paning kan, kalau korban ni memang lega. Bayangkan kita bayar zakat fitrah, bayar RM7 pun rasa lapang macam mana. Bayangkan korban ni. Masuk nama je dulu. Sekarang bagi nama, bagi nombor telefon. Nanti besok bila dalam tempoh bulan Ramadan, jangan tunggu Syawal. Dalam Ramadan kita transfer duit. Mudah-mudahan mengalir pahala. Apa yang saya nak offer pada per cap dan juga pada baka, andai kata baka tampil, nanti buat satu surat sikit simple aja. Hantar je dekat Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Setiap 10 ekor, contohnya ada yang ambil 3 bahagian, ada ambil 2 bahagian, ada ambil 1 bahagian, kumpulkan, cukup je 10 ekor, kita akan bagi dana RM1,000 pada persatuan. Itu memang komitmen kita nak bagi, sebab kita bagi dalam bentuk tabung supaya lebih semangat lagi untuk buat program kan, program keagamaan. Tapi betul, memang kesian. Ini bukan promote tau, lebih kurang. Nanti kan pergi Syazwan, tu angkat tangan tu yang baju kuning tu, yang tu. Dia darah manis tu. Bukan manis dah nikah dah. Manis apa? Masam dah. Dia kahwin dah, baru kahwin, dan dia akan langsungkan perkahwinan dia dekat dewannya. Tu dia dah rasa dah terbayang dah dia. Dekat dewannya. Tapi kan pergi daftar kat dia ya, bagi nama je dulu. Dan yang bagusnya bila dah buat usaha kita nak buat korban ni, paling terharu sekali tiba-tiba datang bos nombor 1 Susu Situ Joy. Saudara Hafiz Yu, dia kata, tak apa Ustaz, siapa yang ambil seekor je, saya bagi Susu Situ Joy. Bagi 1 kotak. Kan 1 lebih harga dia. Dia nak sumbangkan. Dan semua orang insya-Allah jangan risau, sebab Yayasan Budi Ihsan Malaysia diiktiraf dan telah dilantik sebagai wakil tunggal untuk melaksanakan ibadah korban di Afrika. Tapi yang bagus, kita bukan hanya buat tu. Kalau kita bayar 390 atau RM2,730 seekor lembu, kita akan tarik sikit untuk bantu asnaf di Malaysia. Maknanya 2 dalam 1. Setiap duit yang kita bagi. Itulah yang paling baik sekali. Nanti kan bagi nama je dulu, tak apa. Tak bayar dulu, tak apa. Bagi duit, bagi nama dulu. Okay. Jadi ingat orang yang susah. Sebab itu salah satu daripada ciri takwa. Kita bulan Ramadan ni, bila kita bertugas, kita kena fikir, ada orang lagi susah lagi. Macam saya kata tadi, ada orang tak makan.
Bayangkan orang pada Rohingya telefon mufti Arab Saudi, dia kata sah tak puasa kami dengan tahap kami tak bersahur dan kami tak berbuka. Bayangkan, dia tak ada makanan. Tapi kita hari ni jangan. Kan, kalau pergi bazar Ramadan tu, pertama tu tawaf 7 kali. Satu makanan pun tak dapat. Sa'i pula. Ya, zap. Tak dapat makanan. Tu sebab kadang-kadang kita pun tak tahu. Tu belum cerita lagi menyumpah balik. Kita nampak laut siput sodot tu macam sedap. Menyodot sampai ke isyak tak dapat. Kan, ada orang macam tu. Orang berniaga, dia nak berniaga kan. Iya. Jadi makna kata itulah dia. Ya. Dan kemudian seterusnya, antara ibadah yang kita boleh lakukan juga, jangan kita lupa untuk hidupkan. Tu saya kata, maknanya 10 hari terakhir boleh pakat-pakat sesama sendiri, kumpul duit sama sendiri, per cap ke apa semua tak kisahlah, kumpul duit. Okey, malam 20 tu nak bagi siapa? Malam 21 nak bagi makan kat siapa? Masak order kat catering ke atau kita sendiri masak ke? Hantar mihun nasihat pancake, hantar rumah anak yatim, hantar rumah warga emas. Setiap malam ada program. Takkan satu malam pun tak kena satu pun untuk Lailatul Qadar. Bila kita kumpul duit, kita buat macam tu, insya-Allah ada harapan. Kena pula malam tu malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Saya nak tanya, kerja Roblox tu satu ibadah ke tidak? Ibadah ke tidak? Ibadah. Tapi syarat nak dapat pahala ibadah 3. Pertama, buat benda baik. Jaga Roblox, benda baik. Nak mengawal keselamatan dan pastikan tak ada siapa melanggar peraturan, benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Memang diizinkan oleh Allah. Malahan Nabi kata, apabila berlaku wabak, jangan sekali-kali kamu meninggalkan kawasan wabak dan pergi ke kawasan wabak. Itu Nabi dah pesan. Dan yang ketiganya, penting sekali niat dalam hati lillahi ta'ala. Ada 3-3 ni, baru dapat pahala ibadah. Macam orang perempuan bangun pagi, siapkan makan sahur, benda baik, diizinkan oleh Allah, masak dengan baik. Ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau memukul-mukul kuali, pang, mengangkang dalam bilik tu lah, dia marah lelaki dia, tak dapat pahala tu. Ya, jadi apa-apa juga benda yang kita buat, benda baik, niat kerana Allah, insya-Allah. Contohnya macam Tuan Anwar dah ajak saya, Ustaz, jom kita sama-sama kita bantu ibu tunggal. Contoh, saya, Tuan Anwar, kan, dengan Tuan Hafiz kita tu, Tuan apa? Tuan Awis Awis Adaha. Tuan Ridwan, Tuan Anwar, Tuan Ridwan dengan saya. Kita pun pergi bagi bantuan. Benda baik tak bantuan ibu tunggal ni? Baik. Kaedah dia kami pergi ramai-ramai, pergi hantar bantuan. Diizinkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kami niatkan Allah dapat pahala ibadah. Kalau tidak dapat pahala sedekah ya. Dapat pahala ibadah. Tapi kalau benda tu benda baik, pergi bantuan ibu tunggal. Tapi tiba-tiba sampai dekat satu rumah tu, Tuan Ridwan kata, Tuan Anwar, Ustaz Samsul, tak apa, balik dulu. Rumah ni saya cover, contoh. Rumah yang last tu dia nak cover seorang. Contoh, jangan bergaduh lah sebab ni contoh ya. Ni cover seorang. Kebetulan tuan rumah tu yang janda tu tak adalah lawa benar, tapi lebih kurang macam Maya Karin sikit lah, macam tu. Contoh lah kan, parah kan. Jadi fitnah, walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Kaedah nak kena betul, sebab dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita tengok dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita hidupkan nak paling penting 10 malam terakhir. Ingat tak Nabi turun daripada mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya pula, kau amin lah, aku tak nampak ada sesiapa doa pun. Sesungguhnya aku mendengar malaikat berdoa, salah satu daripada doanya, maka celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Rugi. Lagi 2 amin tu apa dia? Makna kena panggil lagi dalam ceramah yang lain, baru dapat jawapan. Faham? Itu bagi signal sebenarnya. Tunggu selepas ini. Wah, sebiji tak macam dalam TV, sama tak? Kan? Tapi memang ya, rugi kita. Sebab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam tau. Ni malam 7 likur rebah. Pantai pasang apa?
Pelita. Pasang pelita biar malaikat nampak rumah kita. Teh. Kau ingat malaikat rabun macam kau? Oh, dia yang buta namanya lah malaikat kan. Bila malam al-qadar, malaikat tu berlumur-lumur turun tu. Kebetulannya isteri tengah picit belakang suami dia. Dia niat kepada Allah. Pahala. Nampak? Nah. Suami picit isteri. Pahala. Kan? Masa tu keluarlah baju t-shirt. Gambar beras. Beras kita beli tu lah. Ilahalah bangang betul lagi ni lah. Boleh dia pakai baju tu. Yang best tu perempuan jawab apa? Apa dah? Isteri masak. Apa benda jawab macam tu? Alah, memanglah dia beli. Itu pun duit saya bagi. Macam tu jawapan dia tu. Lagi teruk lagi tu. Kan? Tak ada. Sebenarnya kita ni saling apa lah kan? Saling lengkap melengkapi. Bulan Ramadan bila suami tengok isteri tu penat bangun sahur, cakaplah yang terima kasih tau. Yang masak untuk abang. Untuk sahur ni. Abang ni tak ada apa-apalah. Liza ikhlas. Bukan nama sebenar. Ni contoh. Kan? Liza ikhlas lah. Oh, macam tu kan? Alhamdulillah. Pagi tu saling berkasih sayang. Pahala. Ya. Pagi masa sahur, rambut je tengok sing-sing. Kombang. Macam kodomo lion. Baju kelawar. Cari habitat. Tu yang suami keluar daripada bilik tu. Astaghfirullahalazim. Ingat lembaga mana lah tadi tu kan? Yalah takkan apa pagi nak bermakeup lah sahur kan? Tak, paling tidak ikik lah sikit rambut. Merayau. Soon tu bercampur dengan rambut dah. Ya, betul. Kan? Tapi betul sahur-sahur pagi tu biar ada happy fresh. Mengaji ibadah hidup ke ibadah sesama ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sajalah sebagai frontliner tanggungjawab tuan-tuan dah tahu dah. Cuma tinggal lagi saya pesan ada satu perkataan dia. Saya nak semua ambil hadis Nabi. Nabi pesan la imana liman la amanatalahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Jadi jaga amanah kita. Biarlah memanglah orang cakap dalam setandan pisang ada yang busuk Tapi janganlah kita lemah semangat. Orang cakap inilah polis rasuah, tolak ke tepi orang cakap. Orang bercakap sampai sudah dia memang akan bercakap. Bila tak dia. Tapi kita yang elok ni kita jaga. Jaga kerja kita. Buat yang terbaik. Kan? Polis dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Kayak mana saya nampak signboard tu tadi? Kayak pakan tampin kot. Nampak? Kan? Jadi betul lah. Kita jaga masyarakat. Kita round. Dia ingat, salah polis ni lalu dia pula. Dah polis menjaga keselamatan. Nak buat macam mana? Kan? Orang-orang ni kadang betul ada yang masuk air peduli lah. Kan? Orang yang gambar viral-viral mau ngutuk-ngutuk polis ni pun payah. Kan? Ramai yang menyebarkan fitnah. Jadi kita sabar banyak-banyak, kuatkan semangat, jalankan tugas, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jangan dikoja-koja kebahagiaan yang sementara. Ada orang nak hulu dekat kita. Memang betul kita dapat duit. Memang betul kita dapat satu kegembiraan, tapi itu seketika je. Sampai ke akhir hayat kita, dia akan menghantui kita. Baik jangan. Itu nasihat saya lah. Ya, mudah-mudahan. Itu yang saya kata tadi. Tak silap saya nama puan tu Puan Zawiyah. Dia ada PDRM. Dia bersara dalam 30 lebih tahun. Dia rasa hati dia tenang sebab dia jaga integriti dia. Memang betul. Contoh paling senang apa? Jangan ditanya-tanya Cina tu. Bila raya Cina tanya, limau tak ada ke? Limau tak ada ke? Punya teruk gitu kan. Kan walhal bila pergi kat tepi jalan tu jual kan berapa ringgit dia beli. Tak payahlah kita nak rendahkan martabat kita, maruah kita. Kalau dia pula cakap kita kawan-kawan mak ayat ya kau kawan-kawan. Kalau betul kau ikhlas bagi ke orang, kau bagi serata tampin ni semua kau bagi. Tapi ada orang yang tertentu selagi mana ada kuasa dia bagilah. Cuba kalau kita tak ada kuasa, saya tengok macam mana. Tapi kalau kita jaga integriti kita waktu kita bertugas, sampai pencen pun orang cari kita, insya-Allah. Ya, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak sebab makanan pun dah siap dah tu. Jadi makruh ceramah dah lama. Jadi lagipun orang perempuan tak ada kerja lain.
Daripada tadi kan nak ambil gambar, jadi saya standby lah. Ya? Gambar tagak RM10, gambar rabah RM1 kak. Tak ada lah.